Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Cik Muhammad Ajmal Fahman bin Cik Saidi, bernama matrik 2781101. Hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua mengenai penyertaan awam dalam membuat keputusan kerajaan. Dan negara yang saya pilih adalah negara Indonesia. Pengenalan. Apakah itu penyertaan awam? Penyertaan awam itu adalah satu amalan atau satu pendekatan yang mana memberikan kuasa kepada rakyat untuk sama-sama terlibat bagi memberikan idea, pandangan dan buah fikiran kepada kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan di dalam negara. Selain itu juga, penyertaan awam ini juga dikenali sebagai satu hak yang diberikan kepada orang ramai untuk sama-sama terlibat dengan kerajaan bagi memberikan idea dalam proses membuat keputusan. Dengan adanya penyertaan awam ini, maka negara akan menjadi lebih harmoni dan menjadi lebih stabil dengan adanya penlibatan atau kerjasama daripada orang ramai untuk memberikan idea dan cadangan mereka bagi membantu meningkatkan kemajuan dan pembangunan di dalam negara. Seterusnya, saya akan membentangkan kepada anda semua mengenai idea dan pelaksanaan penyertaan awam di Indonesia. Cara pertama yang diterapkan oleh kerajaan Indonesia untuk menggalakkan lagi penyertaan awam di dalam negara mereka adalah dengan memberikan dua pilihan kepada masyarakat untuk terlibat di dalam penyertaan awam. Pilihan yang pertama adalah masyarakat wajib untuk terlibat di dalam penyertaan awam, yang mana mereka perlu untuk memberikan idea, cadangan dan buah fikiran mereka terhadap sebuah perkara yang dibincangkan oleh kerajaan di dalam negara. Pilihan kedua pula adalah masyarakat boleh memilih sama ada mereka mahu terlibat atau tidak di dalam penyertaan awam. Selanjutnya, cara kedua yang digunakan oleh kerajaan Indonesia bagi menerapkan penyertaan awam di dalam negara mereka adalah dengan memberikan keutamaan kepada penyertaan awam di dalam negara dalam pelbagai aspek, termasuklah dari segi bajet, ekonomi, pilihan raya dan sebagainya. Hal ini bermaksud masyarakat diberi peluang dan ruang untuk mereka menyampaikan idea dan suara mereka terhadap sebuah perkara yang dibincangkan oleh kerajaan. Contohnya di kerajaan Indonesia, masyarakat diberi peluang untuk menghantar wakil mereka di pentadbiran wilayah bagi menyampaikan idea, cadangan dan buah fikiran mereka kepada kerajaan melalui forum pembangunan wilayah. Dan hal ini akan menjadi satu perkara penting bagi menggalakkan lagi pelibatan orang ramai di dalam penyertaan awam untuk membantu kerajaan bagi membuat sesuatu keputusan. Cara ketiga pula adalah dengan menerapkan peranan kewartawanan negara di dalam negara. Hal ini bermaksud peranan kewartawanan negara akan menjadi satu platform utama yang mana akan mengangkat isu atau masalah di dalam negara melalui rakyat mengetengahkan isu mereka dan pandangan mereka kepada wartawan. Dan hal ini pasti akan membuatkan isu serta masalah yang dihadapi rakyat dapat diketengahkan dan dapat didengari oleh kerajaan di peringkat pusat. Dan hal ini dapat untuk membantu kerajaan untuk memberikan pandangan dan membuat sesuatu keputusan yang sesuai kepada rakyat di dalam negara. Selanjutnya, cara terakhir yang digunakan oleh kerajaan Indonesia untuk menerapkan penyertaan awam di negara mereka adalah dengan melaksanakannya melalui aspek media sosial. Hal ini demikian kerana melalui peredaran zaman, kita dapat tengok bagaimana perkembangan teknologi sebenarnya menjadi satu perkara yang penting dalam perkembangan negara itu. Maka kerajaan Indonesia tidak terlepas untuk memberikan peluang kepada rakyat mereka bagi menggunakan teknologi ini bagi menyampaikan informasi, menyampaikan idea, saluran dan juga buah fikiran mereka terhadap sebuah perkara yang dibincangkan di dalam kerajaan. Contohnya, kerajaan Indonesia akan membuat satu platform Twitter yang mana di sini kerajaan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan isu serta masalah dan juga cadangan mereka terhadap pembangunan negara dan juga terhadap kemajuan di dalam negara. Dan hal ini seterusnya dapat untuk meningkatkan lagi penyertaan awam di negara Indonesia. Idea-idea berkaitan penyertaan awam yang boleh dipraktikkan di Malaysia. Idea pertama ialah desentralisasi kuasa kerajaan tempatan. Hal ini bermaksud kerajaan tempatan diberikan kuasa yang lebih meluas dan lebih menyeluruh untuk mengenal pasti masalah dan isu-isu yang dihadapi di peringkat tempatan oleh rakyat. Dengan itu,
Kerajaan tempatan dapat untuk membawa isu yang relevan dan isu yang sesuai untuk diketengahkan kepada kerajaan di peringkat pusat untuk dibentangkan dan untuk dibincangkan bersama bagi mencari mekanisme dan cadangan yang terbaik untuk menanganinya. Dan hal ini secara tidak langsung dapat untuk membantu kerajaan menangani isu-isu yang dihadapi di peringkat tempatan. Selain itu juga, dengan pemberian kuasa kepada kerajaan tempatan dengan lebih meluas ini, khususnya dapat untuk membantu kerajaan merangka dasar dan membuat dasar yang lebih sesuai bagi rakyat di peringkat tempatan, supaya rakyat di peringkat tempatan dapat untuk hidup dengan lebih baik dan dapat untuk mendapat perkhidmatan yang lebih berkualiti di peringkat tempatan. Seterusnya, cara yang kedua ataupun idea yang boleh dipraktikkan di Malaysia adalah dengan mengukuhkan amalan demokrasi. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang demokrasi. Namun, apabila kita melihat kepada menyuruh berkaitan dengan demokrasi di Malaysia ini, kita dapat lihat masih lagi ada kelonggaran dan masih lagi ada kelemahan yang dihadapi oleh Malaysia, iaitu dari segi hak untuk bersuara, hak untuk berkebebasan dan hak untuk berpersatuan. Dan hal ini perlu untuk dikaji semula oleh kerajaan agar rakyat lebih bebas untuk mengemukakan cadangan dan mengemukakan suara mereka bagi membuat sesuatu pandangan terhadap sebuah perkara yang diputuskan oleh kerajaan. Contohnya, akta-akta yang mengikat kuasa suara rakyat perlu dikaji dan dilonggarkan, iaitu seperti akta-akta hasutan, akta-akta hak universiti dan juga college iaitu AQ perlu untuk diperhalusi lagi oleh kerajaan agar dapat untuk memberikan rakyat lebih ruang dan peluang untuk bersuara dan untuk mereka bangkit bagi memberikan cadangan mereka bagi membantu pembuatan keputusan kerajaan. Seterusnya, saya tidak langsung, hal ini dapat untuk membuatkan rakyat lebih bersedia dan menerima sepenuhnya kerajaan dan sepenuhnya keputusan yang dibuat oleh kerajaan kerana mereka diberi peluang dan ruang untuk bersuara dalam sebuah perkara yang diputuskan oleh kerajaan. Kesimpulannya, pernyataan awal yang positif sudah pasti dapat untuk membantu kerajaan membuat keputusan yang sesuai dan relevan kepada rakyat di dalam negara. Oleh yang demikian, langkah-langkah dan idea yang terbaik perlulah dipraktikkan agar pernyataan awam di sebuah negara itu dapat ditingkatkan supaya kerajaan lebih membangun dan lebih berkembang di masa yang akan datang. Selain itu juga, pernyataan awam yang positif dan berkesan ini juga dapat untuk membuatkan tadbir urus negara lebih berkesan dan lebih proaktif untuk menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat serta meninggikan lagi imej negara di peringkat antarabangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.